Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan kali yang ke-64. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan. Klip video pada kali ini saya nak kongsikan bersama semasa saya menjadi ahli panel kepada satu program bahagian pendidikan guru dan juga Institut Pendidikan Guru kampus Tengku Abzan di Kuala Lipis. Panel tersebut terdiri daripada yang berusaha Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, iaitu pengarah bahagian profesionalisme guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Ahli panel yang kedua yang berbahagia Datuk Haji Mazlan bin Muhammad, mantan pengarah PPSS Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan seterusnya sahabat saya Encik Akid, anak lelaki Kuat, mantan Guru Besar SK Tasik Sini, Pekan Pahang. Sekolah asli dianugerahkan sekolah kluster. Dan juga sahabat saya yang berusaha Dr. Aminuddin bin Muhammad. Moderator adalah Encik Hisham Mudin bin Kamil, juga daripada Pusat Perkembangan Pedagogi Peribumi Asli Kebangsaan, berpusat di Kuala Lipis, Pahang. Program tersebut diberi nama Bek Ipinai Akmai Hik Berjaya, transformasi kecemerlangan untuk kejayaan pendidikan masyarakat orang asli, khasnya pelajar-pelajar. Saya berkongsi pengalaman seperti yang dia diarahkan untuk tajuk saya sebagai ahli panel. Pengalaman sebagai penyelia sekolah rendah, sektor pengurusan sekolah, unit sekolah rendah. Tugas saya adalah penyelia pengurusan guru, menguruskan pertukaran guru, kenaikan pangkat, pengkanan guru besar dan juga posting izin tukar. Pada ketika itu tidak ada menggunakan izin tukar, kebanyakannya mengisi borang. Alhamdulillah 8 tahun saya berkhidmat di JPN Perak, dan daripada 2008 hinggalah 2015, dan pada 2016 1 Januari saya kembali semula sebagai guru besar SK Cinain, sekolah asli, lokasinya di Lasah. Perjalanan ke sekolah daripada rumah saya 56 km. Alhamdulillah, seronok bertugas menjalankan amanah sebagai guru besar di sekolah SK Cinain. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa di jabatan saya terpaksa mengambil inisiatif untuk mengetahui budaya orang asli, lokasi, masyarakat. Dan dalam PowerPoint ini, tuan-tuan dapat lihat orang asli di semenanjung Malaysia banyak, ya, daripada Kedah hinggalah ke Johor, berbagai-bagai suku dan kaum. Tetapi untuk di Perak, ya, asasnya terdiri daripada Negrito dan juga Sonoy, ya. Okey, di Perak dia ada dua suku kaum ini. Asalnya terdiri daripada, kalau Negrito di Hulu Perak adalah Jahai, terletak kawasan Royal Belum, iaitu sekolah Sungai Tiang, Sungai Keja dan juga di RPS Banun. Manakala Sonoy pula
terdiri daripada kaum Semai dan juga Temia. Bertempat di kawasan Batang Padang untuk Semai dan juga Temia pula di Sungai Siput. Ya. Okey. Dan daripada poin ini awak dah dapat mengetahui bahawa di bawah sekali, iaitu di kawasan di selatan, adalah terdiri daripada Melayu Proto. Ya. Okey, saya terus kepada slide yang seterusnya. Transformasi pendidikan murid orang asli. 3 PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kesannya kepada murid, murid mendapat akses pendidikan yang berkualiti dan juga pembelajaran yang holistik merangkumi aspek pendidikan dan juga bukan akademik. Ya. Sasia hariri, co-curriculum dan lain-lain. Tugas penyelia sekolah rendah, pengurusan guru, mengadakan mesyuarat penyelarasan dengan semua PPDR, sekolah rendah, semua daerah, khusus-khusus kepada guru-guru baru yang bertugas di Negeri Perak, kenaikan pangkat, mesyuarat kenaikan pangkat 4 kali setahun ketika itu, pertukaran guru ke antara negeri, antara daerah, dan juga isu-isu sekolah rendah. Di samping itu juga tugas untuk mengurus 28 sekolah asli di Perak, maka saya selalunya menghadiri mesyuarat mewakili negeri DPM Perak ke peringkat kebangsaan di mana semua penyelia yang menjaga sekolah asli akan bermesyuarat dan bersidang, berbincang untuk menyelesaikan isu-isu dan menyelaraskan program-program Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sekembalinya daripada mesyuarat di kementerian, saya dengan Encik Gulam akan memanggil mesyuarat guru besar sekolah asli dan juga PPDR daerah untuk menyelaraskan program di peringkat daerah pula. Maka khusus-khusus kepada guru-guru di SMOA, Sekolah Murid Orang Asli, khusus-khusus kepada guru besar, penyelarasan dengan PPDR, program-program kementerian, maka kita sebagai media manager terpaksa menguruskan. Peruntukan-peruntukan akan diberi oleh kementerian dan juga jabatan untuk melaksanakan plan transformasi pendidikan murid orang asli. Mesyuarat guru besar 3 kali setahun, khusus guru-guru 2 kali dan juga aktiviti-aktiviti lain pemantauan dan sebagainya. Untuk khusus guru-guru, selalunya kita dapat peruntukan untuk 2 kali khusus setahun kepada semua guru baru dan juga 1 khusus untuk guru-guru di sekolah asli.
surat di peringkat jabatan dan juga di PPD dijalankan supaya apa dasar transformasi pendidikan murid orang asli daripada kementerian sampai ke medan sasaran kepada guru besar sekolah asli di daerah dan juga kepada guru yang mengajar dan terlibat bersama dengan murid-murid. Program-program diatur. Penyelia sekolah rendah, pengurusan guru dan juga tugas untuk mengurus sekolah asli. Saya menggunakan ruang dan peluang menyelesaikan isu. Isu sekolah murid orang asli memang banyak. Dari aspek gurunya, option mata pelajarannya, pertukarannya dan isu-isu lain. Pertamanya adalah isu di Sungai Keja, iaitu di Roya Belum. Sungai Keja adalah satu kampung penempatan baru kaum asli Jahai. Isunya anak-anak mereka seramai 60 orang tidak bersekolah. Dan mereka dibawa oleh pengangkutan bot Jakwa ke Sungai Tiang hampir 1 jam. Dan lama-kelamaan kehadiran murid mereka di Sungai Keja ini berkurang. Maka pihak batin dan komuniti mengadu hal tersebut kepada Suhakam. Dan pihak Suhakam dan pimpinan-pimpinan daerah turun untuk bantu. Dan mereka hendakkan sebuah sekolah di kawasan perkampungan mereka dan pihak jabatan telah membuat keputusan tidak boleh membina sekolah lagi sebab keadaan itu belum sesuai. Maka keputusannya dibuka cawangan Sungai Tiang di perkampungan Sungai Keja. Maka diluluskanlah. Selesai satu masalah dan masa itu saya dengan Puan Hasmah daripada Suhakam pada peringkat awalnya masing-masing cuba membentangkan hak masing-masing lah. Saya untuk menjaga wakil jabatan untuk kebajikan guru, keselamatan guru dan kemudahan infrastruktur bagi guru-guru lah. Dan juga untuk Hasmah, dia menekankan dari segi aspek hak asasi kanak-kanak dan hak asasi peribumi lah. Maka rawatan-rawatan pun diadakan beberapa kali. Maka sekolah pun dibuka 6 bulan selepas itu dan meminjam bangunan Jakwa. Isu seterusnya adalah keciciran murid sekolah rendah ke sekolah menengah. Semasa saya di jabatan tingkatan 1 dari tahun 2007 hingga 2013 tidak melebihi 40% pelajar asli berada di sekolah menengah. Takat belajar sekolah rendah saja. Ramai di dalam mereka tidak sampai pun 50%. Maka keputusan di kementerian, di kabinet juga perlu ada sekolah. Telah ditetapkan satu sekolah menengah 100% murid asli dibina di Baung, Kampung Baung, Lasah, Sungai Siput untuk menampung 8 buah sekolah asli gugusan Sungai Siput.
Beberapa mesyuarat telah diadakan dan saya mewakili saya dan juga unit pembangunan Cik Zubir mewakili jabatan bermesyuarat di Jabatan Hak Ehwal Orang Asli Jaguar di Ipoh dengan agensi-agensi kerajaan yang lain yang bersangkutan dengan pembangunan tanah dan bangunan sekolah diadakan sebanyak 3 kali. Maka pada tarikh 13 Oktober 2012, kita telah pun turun ke lapangan untuk melihat tapak pembinaan sekolah yang diadakan. Seperti dalam gambar, yang pakai baju korporat itu adalah wakil daripada Jabatan Perdana Menteri unit UPU dan juga yang pakai topi hitam tu adalah pengarah Jaguar Encik Zamri. Dikenal pasti tempat. Maka selepas itu saja mesyuarat-mesyuarat yang lain telah pun diadakan. Terusnya bangunan itu dibina yang disiapkan pada tahun 2016. Projek pembinaan sekolah SMK Bawung, NASA, seperti dalam gambar, anda dapat lihat ini dah telah memilih tapak dan juga dalam pembinaan masa ini baru 35% siap lah. Dan beberapa siri lawatan untuk memantau projek telah diadakan. Kami dah selalu turun ke Bawung dengan pegawai-pegawai kementerian untuk memastikan segala projek tidak tergendala. Alhamdulillah, sekolah itu telah dapat disiapkan pada 2015 dan dibuka untuk pengambilan murid-murid pada 2016. Dan selepas 8 tahun saya di jabatan, lagi 3 tahun setengah akan bersara, saya telah pun berjumpa dengan pihak ketua sektor dan juga tuan pengarah untuk saya nak kembali ke sekolah dan ingin bersara di sekolah. Tak kira lah mana-mana sekolah pun. Jauh pun tak apa, itu yang saya janji dengan tuan pengarah Datuk Rozi pada ketika itu. Dan saya ditukarkan ke SK Cenein pada 2016. Banyak pengetahuan di jabatan saya gunakan untuk mempermudahkan segala urusan-pengurusan sebagai pentadbir yang baru untuk mengurus sekolah asli SK Cenein, dan niat saya memang untuk menjadikan semua warga Cenein dan juga semua komuniti untuk memajukan sekolah dan komuniti itu sendiri. Maka timbullah satu tagline, mengakar, merimbun, menggapai awan. Make the first term a positive one. Pada bulan Januari hingga bulan 5, saya melihat kemajuan-kemajuan, kekuatan yang ada buat SWOT analysis, strategy planning untuk merancang, untuk meningkatkan sekolah. Dan pada mula peringkat awal itu memang saya tekankan tagline, mengakar, merimbun, menggapai awan kepada semua warga sekolah, termasuklah daripada perikanan hinggalah kepada pengawal keselamatan dan juga pekerja-pekerja pembersihan komuniti-komuniti. Seterusnya, avoid major issue
memang sekolah asli ni memang ada isu, maka saya tengok isu yang mana yang perlu diselesaikan segera dan juga peruntukan-peruntukan sumber kewangan yang ada serta kerjasama daripada pihak kampung. Jadi isu-isu saya terpaksa memilih mana yang perlu diselesaikan segera. Dan seterusnya develop good process. Dan saya mulakan dengan projek-projek yang mudah diikuti oleh warga sekolah itu sendiri. Alhamdulillah, saya ada sedikit kemahiran berkomputer. Saya gunakan maklumat-maklumat daripada YouTube, daripada PowerPoint, pihak-pihak luar negeri dan sebagainya. Maka saya cuba buat satu dasar, satu perancangan yang mudah untuk dilaksanakan pada peringkat awal 2016. Kekuatan yang ada adalah kerjasama daripada orang kampung. Setibanya saya di Cenain, pada hari pertama saya sudah minta guru yang paling lama iaitu Cikgu Syarul, warden asrama, untuk membawa saya berjumpa dengan Tok Batin. Masuk kampung. Dan Alhamdulillah, kelima-lima Tok Batin telah saya berjaya menziarahi mereka dan berbincang demi untuk kemajuan anak-anak mereka. Seperti biasa, yang pertamanya school culture, budaya sekolah yang ada, yang positifnya dan yang negatifnya. Alhamdulillah, budaya sekolah Cenain memang telah ada satu budaya yang baik. Kerjasama sudah ada peningkatan, program-program peningkatan dan juga kerjasama yang erat yang telah dipasing batonkan kepada saya oleh guru besar lama daripada Cikgu Mutai, daripada Cikgu Yunus, daripada Cikgu Isa, Cikgu Kori dan akhirnya Cikgu Ali Dayun. Saya dengan grup perongkanan merancang bersama-sama. Dan kita buat changes. Sampai kita rancang yang mudah, kita buat changes perlahan-perlahan. Dan saya sendiri turun ke asrama, ke Padang, ke Gelanggang, ke Dewan Makan. Semualah supaya saya dapat mengenali, melihat kekuatan yang ada di sekitar kawasan sekolah dan di luar pagar sekolah. Dan seterusnya, getting to know staff dan community. Jadi saya kenal lah staff daripada mana datang, berapa orang yang berang daripada Ipoh, komitmen mereka dan Alhamdulillah, I have a good team. Hanya untuk berganding bahu di antara warga guru, AKS dan juga warga pekerja-pekerja swasta di sekolah. Itu sangat penting. Semuanya berganding bahu dengan tagline mengakar, merimbun, menggapai awan tadi. Yang keempatnya, information on school performance. Alhamdulillah, sekolah Cenain telah ada dari segi aspek sukan, sepak takraw Johan Daerah, bola jaring Johan Daerah, asrama telah pun mendapat tempat dalam anugerah ASAD. Asrama sekolah anugerah sekolah asrama terbilang ASAD. Okey. Soalan pertama yang ditujukan kepada saya, apakah sebenarnya yang diinginkan oleh ibu bapa masyarakat orang asli dalam pendidikan anak-anak mereka? Yang pertamanya, masyarakat melihat watak guru besar, melihat saya sendiri, sama ada saya
utamanya menghormati budaya, adat resam masyarakat asli itu sendiri. Recognition. There is a recognition that the approach to the indigenous teacher preparation and recruitment need to change. Apakah dia perancangan saya, preparation saya untuk membuat perubahan di sekolah. Saya masukkanlah strategi-strategi dan saya maklum kepada semua strategi yang kami, warga Cenain, hendak membawa sekolah itu. Dan juga seterusnya mengenali budaya komuniti itu sendiri. Saya belajar bahasa Tamia. Ye ek sekolah Icin Imlek. Itu kepada semua murid, bila bersalaman, bila berjumpa dengan guru-guru, mereka akan bersalam dengan guru dan akan berkata, ye ek sekolah Icin Imlek. Saya datang ke sekolah, mesti belajar, mesti pandai. Dan mengenali pantang larang, minat mereka, anak-anak dan juga harapan terhadap anak-anak mereka, positifnya dan negatifnya, dan kita cuba menyelesaikan isu-isu yang ada. Saya sebagai guru besar dan penongkanan guru-guru kanan mata pelajaran meyakinkan batin dan kita berazam untuk melakukan transformasi. Pada satu ketika, ada satu majlis, murid-murid saya duduk di itu pagar sekolah, Batin Dola, seperti dalam gambar tu, di atas tu, Batin Dola daripada Kampung Kajang, duduk sebelah saya, dan saya tahu dia sedang memerhati saya. Dan saya pun bersembang lah, tanya dia apa khabar, sebagainya. Sebelum tu memang saya dah mengenali dah beliau. Tetapi saya, ialah sebagai seorang guru besar, mesti tambat hati batin ini. Tiba-tiba dia tanyakan soalan, cikgu berapa lama akan berada di sekolah Cenain ini? Saya pun terkejut jugalah dan bertanya, kenapa batin tanya saya soalan itu? Bukan apa cikgu, sebelum ini guru besar di Cenain ini sekejap aja. Lepas tu dia tukar. Begitu juga dengan penongkanan. Dan saya maklum kepada batin, percayalah, saya akan bersara di sekolah ini. Dia pun nampak dia senyum, maknanya alhamdulillah saya sudah berjaya lah mendapat kepercayaan daripada Batin Dola. Batin yang aktif lah di sini ini tu. Dan soalan kedua, sebagai seorang ahli panel, IPG campus Tengku Ampuan Abdan, Kuala Pahang, bagaimana ekosistem penting, jalinan dan jaringan amat penting bukan sahaja melibatkan ibu bapa, masyarakat orang asli, tetapi juga pelbagai pihak sebagai penyumbang kepada kejayaan sekolah. Alhamdulillah saya mula-mulanya cuba menggalakkan masyarakat sekitar datang ke sekolah. Outside in dan inside out seperti yang saya belajar di IAB. Jadi mempromosikan sekolah. Tidak ada halangan kalau ibu bapa nak berjumpa saya sendiri atau mengikuti program-program. Program-program sekolah terbuka kepada masyarakat dan seperti biasa jamuan disediakan. Alhamdulillah ada sponsor-sponsor dan juga Dewan Makan dia memberikan sedikit sumbangan menajam jamuan makanan untuk orang asli dan juga pihak Jakwa, bank, wakil rakyat dan banyak lagi lah. Khasnya untuk kerohanian, pihak sekolah tidak ada masalah, ada penyumbang yang memberikan beribu ringgit untuk mengadakan kelas
kami pun jemputlah pada peringkat awal tu, menjemput ustaz-ustaz terdiri pada orang asli untuk datang ke surau untuk membuat ceramah, taklimat, bagaimana mandi jenazah dan lain-lain. Daripada aktiviti-aktiviti ini, saya mempromosikan aktiviti sekolah melalui media sosial. Dan ini wajib. Saya buat dokumentasi, alhamdulillah, seperti katakan tadi, saya ada sikit pengalaman merakam, membuat video dan upload kepada YouTube. Ikuti channel saya, Abdul Rahim Azizi. Ada 429 klip mengenai pengurusan sekolah, hasil sekolah asli, pengalaman saya di jabatan dan juga pengalaman saya membina keluarga masyarakat dengan NGO yang saya sertai. Maka, kurang daripada promosi di YouTube, sekolah-sekolah datang dan paling saya terpegun SK Pasir Gudang 4 daripada Johor Bahru datang ke sekolah untuk mengadakan sukaneka dan berkenalan motivasi dengan anak-anak kami. Jauh tu. Masa peringkat awal, guru besarnya telefon saya mengatakan akan ada mengadakan rawatan di sekolah dan aktiviti-aktiviti sukaneka dan sebagainya. Saya tanya sekolah ni, guru besar, sekolah kami ni jauh, bukan di Sungai Siput, ke dalam, luar bandar. Sekolah saya pinggir hutan. Sekolah Pasir Gudang 4 ini adalah sekolah amanah. Memang dalam rancangan mereka nak bawa anak-anak sekolah Pasir Gudang ini, statusnya mungkin status sederhana ke atas, untuk datang ke Senain untuk melihat nature, keindahan, panorama di tepi hutan. Yang keduanya, untuk jalinan dan jaringan, sekolah Senain, budaya kampung tu ada di sekolah. Ya, kampung dalam sekolah. Iaitu ada balai sewang, gambar-gambar batin, ucapan batin, pesanan batin, dan muzik-muzik asli dikekalkan. Tarian sewang adalah ikon ataupun adalah satu kebitaraan untuk sekolah Senain. Tarian sewang ini telah dipersembahkan di peringkat kebangsaan, peringkat negeri, di hotel-hotel, semata-mata untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak dan juga kepada guru-guru serta grooming leadership kepada peneroang kanan. Alhamdulillah berjaya dan juga kita juga buat pameran, 11 pameran kotak saya telah kita buat, peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Kita ada satu pasukan tim pameran yang sudah lengkap. Ya. Bila sebut dia di mana, kita akan pergi. Sebab saya sendiri ada highlight, boleh bawa benda peralatan-peralatan display, podium, board, meja kerusi dan lain-lain. Yang paling penting adalah yang ketiga, tagline. Tagline mengakar, merimbun, menggapai awan. Semuanya telah memahami. Satu hala tuju difahami semua warga sekolah dan komuniti setempat. Bila saya sebut saja kepada murid-murid, sama ada mereka di asrama ataupun di gelanggang atau di mana-mana saya sebut saja, mengakar merimbun, seluruh yang ada di situ akan menjawab menggapai awan. Mengakar merimbun, menggapai awan dan sebagainya.
Minggu pertama saya sampai di Cenain. Hari pertama dah selesai dah satu, melawat satu batin. Masa tu batin Aziz dia keusuran, sakit, tak dapat berjalan. Batin Aziz ini adalah daripada kampung Tangah. Saya, Cikgu Syarul, Rahman, PO saya dan juga PKM pada ketika itu, Encik Samli, pergi melawatlah batin, memperkenalkan diri saya kepada Batin Aziz, lepas itu kepada Ustaz Musa, batin daripada Kuala Cenain, batin Alem daripada Kampung Jung, batin Jeffridi daripada Kampung Bawung, dan akhir sekali kampung yang paling jauh adalah Kampung Kajang dan batinnya adalah batin Dola. Yang menanyakan soalan tadi, cikgu, berapa lamakah cikgu akan berada di sekolah Cenain? Alhamdulillah, 5 batin ini dapat tambat hati mereka. Oh, lagi satu ya, kalau jadi guru besar sekolah sini dia ada 3 T. 3 T ya, 3 T. Yang pertamanya tambat. Yang kedua troka, dan yang ketiga tafsir. Pertamanya tambat hati batin. Guru-guru, AKS sekolah, pekerja swasta sekolah, pengawal keselamatan sekolah dan juga komuniti setempat. Tambat hati mereka, kenalkan diri kita dan idea kita. Terusnya troka. Bila troka, seperti saya katakan tadi, tahu bahasa, pantang larang, budaya, troka, dari segi sosial, anak-anak kita, masyarakat kita. Dan akhirnya, tafsir. Tafsir ni penilaian lah. Assessment. Maka kita buatlah daripada isu dia, assessment apakah penambahbaikan yang kita perlu lakukan. Dan saya tidak memandang negatif. Saya bukan negative minded principle. Saya selalu lihat yang positif pada diri seorang. Walaupun dia orang kata dia negatif, tapi saya tengok mesti manusia ni ada positif. Maka saya bina positif dia. Saya groom dia, maka dia akan jadi rakan baik saya untuk memajukan warga, rakan-rakan lain memajukan sekolah. Bantu komuniti dengan idea kerangsangan sumber ekonomi untuk mereka. Dan saya mempromosikan khasnya Kampung Kajang lah, kampung-kampung lain ada juga ya. Tapi hanya Kampung Kajang sebab Kampung Kajang ni sudah ada balai kajang. Pintu gerbangnya cantik, ada beberapa balai sewang di kampung itu, maka saya bawalah orang luar, mereka datang ke sekolah saja, saya akan bawa mereka naik ke Kampung Kajang untuk melihat budaya kampung asli di situ. Kerjasama mereka, dan tentulah dia menang-menang kepada dua pihak. Pihak pelawat pun akan dapat satu pengetahuan dan pengalaman, dan pihak batin dan komuniti pun dapat juga tetamu. Dan tentulah kita bukan saja itu, kita minta mereka menjual kerangsangan hasil kerja mereka, tangan mereka kepada tetamu-tetamu yang datang. Dan selalunya adalah sumbangan-sumbangan yang diberikan dalam bentuk wang khasnya kepada batin ataupun wakil batin. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama tadi school culture. School culture, dan saya terpaksa berbalik belakang, starting off where? Ya, saya mula dengan alhamdulillah dengan cara yang baik. 2016, in a new school will make all the difference for a new headmaster. Turning in to culture of the school will be one of your key tasks when you begin your new job. So, saya dapat idea ni daripada PowerPoint di Maya dan saya adaptasikan. Bukan saya seorang, penekanan saya dan juga staf saya. Listen, ask and observe before acting on any issue. Check out traditional school activity
become familiar with the orang asli culture and community expectation of their headmaster. Tengok apa pandangan mereka. Dan seperti yang saya katakan tadi, 3T, tambahan, captivate or capture, 2, troka, explore, dan yang ketiga, tafsir, interpretation ataupun assessment kepada masyarakat, aktiviti-aktiviti yang dijalankan dengan masyarakat, culture tadi. 3T provide a useful overview at school culture and the role of the headmaster in transforming the culture into a better one. Dan juga di samping itu, seperti dalam gambar, budak-budak asrama yang mana pada minggu Sabtu Ahad yang mereka tidak akan balik kampung, ada aktiviti karaoke, pertandingan, game, co-curriculum. Yang paling mereka suka adalah mandi sungai. Guru besar pun mandi sungai. Sekolah Cenek itu belakang tu memang sungai Pelus, ya, akan berjumpa dengan Sungai Perak. Dan saya dengan anak-anak saya lah, dengan asrama Sabtu, ya, bersama dengan guru-guru dan dengan murid-murid asrama mandi sungai seperti dalam gambar. Dan juga alhamdulillah dengan kerjasama guru dan juga komuniti, kita dah buat satu kebun sepakat di belakang tebing asrama, tebing sungai itu, maka tanamlah pokok-pokok buah-buahan, pokok durian dan sebagainya. Hasil usaha PIBT. Dan murid-murid sebelah petangnya ada jadual-jadual untuk mereka menyiram, ya, dan juga membuang rumput-rumput dan sebagainya. Itu dilatih. Sebab orang asli ni kita mesti ada satu aspek ekosistem. Ekosistem yang juga adalah pertanian. Jadi kita buatlah ekosistem yang lain pun ada. Ya, dan di sini kita hidupkan bercocok tanam pertanian. Dan kita ajar murid-murid asrama pada waktu petang dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Seperti saya katakan tadi, Kampung Kajang ada balai sewang, ya, satu yang besar, satu yang kecil, seperti dalam gambar. Dan masuk kampung itu ada pintu gerbang. Dahulunya ada pintu gerbang, tapi baru ini hujan ribut, maka pintu gerbang ini pun runtuh dan mereka insya-Allah akan buat barulah. Semasa saya di Cenek In, saya menghargai orang-orang lama, guru besar lama. Maka saya hubungi Cikgu Mutai, 8 tahun di Cenek In. Masa ketika itu jalan memang agak sukar. Dengarlah perbualan saya dengan Cikgu Mutai. Jadi saya menjadi guru besar SK Cenek In ini adalah guru besar yang kedua. Dan saya mula menjadi guru besar di SK Cenek In mulai pada 1987 sehingga 31 bulan 5 1964. Kalau kita lihat kedudukan Cenek In dengan sekarang ada jauh beza. Dulu nak sampai dengan kereta memang payahlah. Dan satu istimewanya masa sebelum sekolah-sekolah PUS diambil alih oleh Kementerian Pendidikan, jadi SK Cenek inilah yang mengawal guru-guru di PUS Koi, PUS Piah, PUS Legap, PUS Purwo dan juga PUS Koloni. Itu dia ucapan daripada mentor saya lah, Cikgu Mutai. Dan saya juga masuk Facebook Kampung Asli tu, namanya Box Perak. Dan dalam Facebook saya terkejut juga ada anak batin, ya, nama dia Sabri. Dia menulis dalam Facebook, menerima kunjungan mantan guru besar SK Cenek In bersama keluarga sambil perkena ubi goreng panas. Banyak kata-kata semangat, ya, dan
ke arah kebaikan sambil mempromosi menu ubi goreng di channel YouTube anak beliau. Terima kasih Tuan Guru Besar dan anak-anak kerana dapat bersantai-santai semasa beliau bertugas dulu dan sentiasa mahu sentiasa anak orang asli berjaya. Inilah dia dikatakan perhubungan ibarat dicincang, air tidak terputus. Itu kata-kata daripada Facebook adik Sabri kita. Jadi saya menjadi Penyata kualiti pendidikan orang asli, transformasi kualiti guru. Dan saya PowerPoint ini saya dapat daripada kementerian, daripada semasa itu di IPG Tengku Puan Azad. Maka saya share dengan guru-guru, ya, dan saya juga bantu pihak Pusat Pedagogi Peribumi Asli Peribumi Kebangsaan dalam program-program mereka. Satu daripada yang keduanya adalah program daripada isu yang asli, meningkatkan ambilan kemasukan anak orang asli dan peribumi dalam program khas, program ijazah sarjana muda perguruan Institut Pendidikan Guru. Dan inilah gambar beberapa pelatih yang telah pun diposting ke Perak. Dan saya sebagai mentor kepada beberapa orang guru asli sekitar negeri Perak ini, menerusi perkongsian pengalaman guru-guru ini dengan masyarakat luar, dengan YouTube channel saya, Abdul Rahim Azizi. Pelatih guru IPG Tengku Puan Azad, posting Perak, seramai lebih kurang 15 orang, ya, 2 tahun. Dan Cikgu Syazrin daripada Pos Tegar, Cikgu Pos Bensley daripada Pos Bersih, Cikgu Syarina, Seneing, Cikgu Sirawan daripada Pos Pia, Cikgu Ramlan, Sungai Tiang, ya, dan juga Cikgu Andak daripada Kampung Kenang. Dan inilah perbualan mereka. Okay, hai, saya Sarina dan Muhammad Kati, berasal daripada Tapah Perak dan dipostingkan ke SK Channel. Okay, hai, saya Sarina dan Muhammad Kati, berasal daripada Tapah Perak dan dipostingkan ke Negeri Sembilan, dan saya dipostingkan di SK Postiah Sungai Syukur Perak. Saya dah setahun lebih mengajar di sini. Saya rasa seronok, sangat seronok, sebab kita dapat mengenali budaya baru. Lagi-lagi di sinilah masyarakat Temia dan saya lah masyarakat Temuan. Semua kaum Temuan. So saya kena belajar benda yang baru di sini. Okey. Dan akhirnya dan akhir pelaksanaan inisiatif PTPOA hasil daripada mesyuarat
di Kementerian Bilangan 9 2012 iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia bersetuju meneluskan peruntukan berjumlah 45.9 juta bagi melaksanakan inisiatif TPCOA ataupun Pelan Transformasi Pendidikan Orang Asli. Pelan Transformasi Pendidikan Orang Asli menyelesaikan isu keciciran murid ke sekolah menengah. Maka SK-RPS Betau, Sekolah K9, SK-RPS Puskema, K9 juga, dan semuanya K9 lah. Untuk SMK Seriwangi, Gomusang, Asrama Berpusat, bertempat di Pekan Kualipis itu, murid asli daripada kampung-kampung akan dikumpulkan di asrama berpusat dan mereka sekolah seperti dengan di sekolah-sekolah Clifford, sekolah-sekolah bandar lah, sama dengan anak-anak Melayu. Dan juga SMK Muhibah Kuala Kangsar asrama berpusat di Sungai Siput, dan akhirnya RPS Banun Greek sekolah K9. Dan tuan-tuan dapat lihat isunya ada banyak di Royal Belum lah. Ya, Tasik Temenggur. Di mana seperti yang saya katakan tadi, kampung-kampung banyak di tepi Tasik, jarak di antara satu pun jauh, maka perlu ditempatkan mereka ni di satu lokasi yang ada asrama K9. Ya. Maknanya tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun di sekolah rendah dan 3 tahun di sekolah menengah, dan sebab itulah kita panggil K9. Dan murid-murid di Royal Belum ini mereka dah biasa dah berakit ke sekolah. Agak sedih jugalah ya. Tanpa ada life jacket. Seperti dalam gambar, ini biasa ni, keadaan biasa ni. Kalau orang luar datang, dia takut aspek keselamatan. Maka dibuatlah K9 untuk memudahkan anak-anak orang asli ke sekolah menengah tanpa bergerak jauh daripada kampung asal mereka. Di Negeri Perak ada 28 sekolah murid orang asli. Daerah Batang Padang ada 8. Daripada Senoi dan terperincinya Semai, ya. Dan dalam PowerPoint ni dah ada gambar dah, tunjuklah. Sekolah SK Batu 7, Batu 14, Pos Gedung, Kampung Center, Pos Musuh, Landing Zone. Landing Zone ni, SZ ni landing zone. Maknanya dulu sekolah Pos Musuh ni jauh lah. Ya, terpaksa airdrop. Ataupun helikopter bawa bekalan untuk landing zone. Memang ada dekat sekolah tu ada padang dan untuk helikopter turun. Pada ketika itu ada camp pencera lah untuk menghalang komunis mempengaruhi masyarakat asli. Sekolah Jernang, Pos Bersih dan juga Sekolah Tenau. 8 sekolah di daerah Batang Padang. Pulau Perak ada 4. Ya, kita dapat lihat ada 4 sekolah. Hanya sekolah Dala dan Banun saja boleh menggunakan pacuan 4 roda. Tapi yang lain tu gunakan 3 kenderaan. Kereta atau motor untuk ke jeti Trojan ataupun jeti Pulau Banding, naik bot dan juga naik 4x4 untuk pos kemah. Di Selatan ada 3 sekolah, Aidena, Ulu Jeruntung, Pos Tipang. Yang paling jauh adalah Ulu Jeruntung. Untuk daerah Tintah Selatan, dan bangunan sekolah itu seperti dalam gambar. Tintah Utara, Ipoh, ya.
sekolah pos raya Jalan Abdi Kamil Alian tu memang jalan dah besar, highway lah. Dan juga sekolah kebangsaan Seri Tanjung di Tanjung Rambutan. Dan sekolah ini suku kaum dia Semai dan juga Temiah. Tapi yang paling ramai Temiah. Daerah Perak Tengah, 3 sekolah, Suak Padi, Cenderung Kelubi, Sungai Perah, kaum Semai. Dan juga daerah yang Kuala Kangsar, kebanyakannya Senoi dan kaum Temiah. Dan ada 8 sekolah di kawasan PPD Kuala Kangsar. Di kawasan Hulu Perak ada 4 sekolah. Sekolah Sungai Tiang, Banon, Pos Kemah dan juga RPS Dalah. Keempat-empat sekolah ini sekitar kawasan yang berair Tasik Temenggung, Hulu Perak. Asas ataupun catchment area untuk Sungai Perak daripada kawasan ini, Sungai Tiang, terus ke Kuala Bagan Datuk. Jarak yang jauh, distance yang paling jauh lah. Dan isu-isu kebanyakannya di sini, di kawasan yang berair ini. Kehadiran pelajar-pelajar sangat sedikit, ya, tidak dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah sebab mereka terpaksa menaiki bot ataupun berakit ke sekolah. Umpamanya di Banon, SK RPS Banon, kampungnya banyak dan ada beberapa kampung perlu menaiki bot ataupun rakit. Dah biasalah. Anak-anak asli ni memang dah biasa dah. Ya, untuk pergi ke sekolah dengan berakit. Maka kadang-kadang kehadiran di sini memang merosotlah. Sebab kadang-kadang ada minyak, duit minyak, kadang-kadang bot rosak. Jadi mereka tak dapat datang ke sekolah. Sebab bagi mereka ini yang jauh ni, sekolah ini tidak begitu penting bagi mereka. Dan itulah tugas guru, tugas komuniti, tugas batin-batin, pihak JAKWA dan kementerian-kementerian lain untuk menyedarkan komuniti ini supaya anak-anak mereka perlu menghadirkan diri ke sekolah yang telah ditetapkan. Tapi agak sukar sebab kawasan ini berair dan mereka, kaum Jahai ini masih lagi mengamalkan nomad, ya, ataupun ada apa-apa kematian ke sebagainya, mereka akan pindah, ya, bukan kat kampung baru. Dan telah ada beberapa kampung baru dah di sekitar Tasik Temenggung ini. Dan cara menyelesaikan isu kehadiran pelajar ini, ya, adalah dengan floating school yang dicadangkan peringkat awal dulu di bahagian pengurusan sekolah harian PPSA, Kementerian Pendidikan Malaysia. Khasnya sekolah Sungai Keja, kampung-kampung kecil yang ada di sekitar Tasik Temenggung. Ferry ini ataupun sekolah terapung ini, dia akan pergi ke kampung sebab mereka menggunakan KAP, ya, kurikulum KAP, kurikulum Asti Penan oleh Kementerian Pendidikan. Dan mereka tahu asas membaca, mengira, menulis. Itu saja, ya. Masih lagi berjalan khasnya di Sungai Keja, ya, KAP, kurikulum Asti Penan. Dan tuan-tuan dapat lihat dalam PowerPoint ini, sekolah yang terapung seperti inilah, ya, guru akan
menginap di atas, mungkin bot ini ada berjadual 2 hari di Sungai Keja, kampung Sungai Keja dan berdekatan, maka bot-bot yang belakang tu akan ambil pelajar pergi ke sekolah terapung ini, belajar dan hantar balik ke kampung mereka selama 2 hari sekolah kampung ini, 2 hari kampung yang lain pula. Tak apa, awak datang untuk contoh. So memadailah sekolah terapung macam ni. Untuk murid pun tak ramai, jadi telah bercantumlah tahap 1 masih ada Sungai Keja, tahap 1 dan tahap slide yang seterusnya saya akan sambung di episod yang kedua sebab ini pun dah lebih 1 jam, maka kita akan sambung slide yang kedua, episod yang kedua yang akan saya upload nanti. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton klip saya dan juga memberitahu perjalanan pendidikan di sekolah-sekolah asli. Terima kasih ahli panel. Khasnya terima kasih kepada Datuk Mazlan, Datuk Amin, moderator dan ahli panel lain.